Penduduk di Kelantan yang bekerja sendiri atau tiada majikan boleh mohon surat kebenaran perjalanan sekali sahaja. Tidak patuh SOP PKP, pengusaha kedai cermin mata dan dobi layan diri berdepan tindakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah 16 Januari 2021 bersama saya Norlela Muhammad Nur dan juru bahasa isyarat Hafidah Awaluddin. Seperti biasa kami akan terus membawa kepada anda kemas kini berita seluruh negara. Baiklah, untuk lintas langsung studio Mini Negeri dimulakan dengan laporan dari negeri di bawah Bayu bersama Nur Hazimah Radik. Tumpuan terarah dengan perkembangan banjir di Sabah semakin pulih di beberapa kawasan. Seterusnya ke Bumi Kenyalang bersama Bumawin dengan antara fokus penduduk terjejas banjir yang berada di PPS terus patuh SOP. Dan akhir sekali dari bersama Abdullah Mahyudin di Pulau Pinang dengan antara laporannya pematuhan masyarakat dengan pelaksanaan PKP berada pada tahap baik. Setia bersama Berita Wilayah. Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di Kelantan bermula hari ini dan bagi memudahkan pergerakan masyarakat, pihak berkuasa Kelantan membuat pembaharuan dengan menambah baik ketetapan prosedur permohonan surat kebenaran perjalanan. Ketua Polis Negeri, Datuk Syafi'in Mahmad memaklumkan penduduk di Kelantan yang bekerja sendiri atau pekerja harian tiada majikan kini dibolehkan memohon surat kebenaran perjalanan sekali sahaja di Balai Polis berhampiran. Pihaknya boleh mengeluarkan surat kebenaran perjalanan bertarikh dari awal hingga berakhir PKP yang bermula hari ini hingga 26 Januari ini. Selain itu, bagi memudahkan individu dalam kecemasan, beliau memaklumkan surat kebenaran perjalanan itu juga boleh dimohon di lokasi SJR. Mana bukan dia datang tiap-tiap hari. Dia datang sekali, kita bagi satu kebenaran sehingga berakhir PKP. Ini antara pembaharuan yang kita buat. Kita nak memudahkan masyarakat kita bergerak. Dalam masa sama, ekonomi juga boleh dijana. Jadi tak perlu 2-3 kali datang balai. Perkara ini dinyatakan beliau selepas meninjau operasi di SJR Pasir Pekan Tumpat Kelantan. Semalam kerajaan mengumumkan pelaksanaan PKP dikenakan semula di Kelantan bermula hari ini hingga 26 Januari berikutan peningkatan mendadak kes positif COVID-19 di negeri ini. Lengang berbanding kebiasaannya, senario hari pertama PKP di Kelantan. Tinjauan sekitar Kota Baru juga mendapati kebanyakan pemilik premis perniagaan yang tidak dibenarkan beroperasi akur dengan arahan yang dikeluarkan sepanjang tempoh berkenaan. Aliran trafik keluar masuk ke bandar Kota Baru juga tidak sesibuk seperti hari sebelumnya. Dan berikut pandangan yang disuarakan orang ramai. Sebab pertama untuk keselamatan kita. Sebab kita lalu ni hari-hari kan bertambah dia punya apa ni penyakit. Supaya tak ada beza. Cuma sekarang kita boleh duduk kedai. Dan ni kita buku makan tak kereta. Atau makan rumah. Kerajaan awak pun untuk kebaikan. Mau pakai ramai-ramai patuhlah. Nego ni kurang lah sikit tapi kak nak buat ke mana? Kena reda lah keadaan elok ni tu kak. Kena buat ni kena patuh pada arahan daripada kerajaan kita lah. Nak buat kerana kita apa? Turut je lah.
Sementara itu, Pengarah Majlis Keselamatan Negeri MKN Kelantan, Jeffney Muhammad, melihat keputusan pelaksanaan PKP 2.0 di negeri ini pendekatan terbaik bagi mengekang peningkatan angka kes harian COVID-19. Telah ditetapkan dan dilaksanakan ini sebenarnya bukanlah bertujuan untuk menyusahkan rakyat, tetapi ianya merupakan satu mekanisme pelaksanaan supaya kepatuhan akan wujud di dalam masyarakat. Kita lihat sebelum ini apabila pematuhan SOP tidak dijadikan budaya dalam kehidupan sehari-hari, maka kes COVID telah pun meningkat. Kelantan negeri terbaru dikuatkuasakan pelaksanaan PKP bersama 6 negeri lain sehingga 26 Januari ini. Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Labuan disambut baik masyarakat setempat. Bagi mereka, usaha bertujuan memutuskan rantaian penularan COVID-19 perlu disokong dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP. Rosila Jos melihat sendiri masyarakat Labuan menyesuaikan rutin harian selari dengan pelaksanaan PKP. Berbeza Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini. PKP bermula 13 Januari lalu hingga 26 Januari 2021 kali ini sedikit melegakan masyarakat khususnya peniaga di Labuan. Rata-rata mereka peniaga bersyukur dengan kelonggaran yang diberikan kerajaan sekaligus membuka ruang menjana pendapatan berpandukan SOP yang ditetapkan. Kira okey lah sebab masih boleh take away, ada orang datang juga. Yang penting kita ikut SOP lah untuk buat masa sekarang. Cuma ada kurang sedikit pendapatan lah daripada yang biasa. Tapi syukurlah. Macam okey sedikit lah pasal orang bilang boleh jual lah kerja. Tapi sekarang ada kelonggaran sedikit, boleh lah sedikit. Bagi kami membantu lah bagi yang macam kami ini boleh bekerja lagi. Syukurlah dapat kerja juga. Kelonggaran yang dibagi oleh kerajaan itu nampak prihatin lah. Meskipun Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan di beberapa buah negeri termasuklah Labuan, namun beberapa kelonggaran diberikan kerajaan atas dasar keprihatinan kepada rakyat. Justru itu, ayuh kita sahut seruan kerajaan untuk terus duduk di rumah dan keluar hanya jika perlu, serta bersama-sama kerajaan berjuang memutuskan rantaian COVID-19. Rosila Jos, RTM. Sekatan Jalan Raya SJR di pintu keluar dan masuk sekitar Ibu Negara diperketat pada hari keempat PKP. Tengah hari tadi, Audi Muhammad Nur membuat tinjauan. Tinjauan saya bermula di Tol Sungai Besi yang merupakan pintu masuk utama ke Kota Raya Kuala Lumpur. Aliran trafik berjalan lancar di sekitar jam 11 pagi tadi, manakala tinjauan saya di Plaza Tol Sedang yang sering menjadi tumpuan ramai dengan aktiviti sosial dan ekonomi mendapati orang ramai mematuhi SOP yang ditetapkan. Bagi yang masih berdegil dan memberi pelbagai alasan untuk keluar membeli barangan keperluan di premis jualan melebihi radius 10 km, mereka diarahkan berpatah balik. Bermula pada hari ini, 16 Januari 2021, pihak PDRM tidak akan berkompromi dan akan bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar arahan dan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan yang melanggar untuk merentas daerah dan juga negeri tanpa kebenaran pihak berkuasa. Inilah peranan mereka sebagai barisan hadapan untuk menyekap penularan COVID-19 ini. Apakah peranan anda dan peranan kita sendiri sebagai rakyat untuk menyekap penularan COVID-19 ini? Sayangilah keluarga anda, sayangilah diri anda, sayangilah masa depan anak anda. Audi Muhammad Nur, Berita RTM. Masyarakat kini lebih cakna dengan pembudayaan norma baharu dan dilihat semakin patuh dengan pelaksanaan PKP kali ini. Perak yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, PKPB juga memperlihatkan kepatuhan masyarakat, termasuk angka kenderaan yang diarah berpatah balik turut mencatatkan pengurangan. Nur Ain Abu Bakar dalam laporannya menyebut Lebuhraya Utara Selatan dari Ipoh menghala Ibu Negara tidak seperti kebiasaan hujung minggu.
Perjalanan saya dan kru ke Tanjung Malim mendapati lebuhraya utara selatan lengang, tidak seperti kebiasaan. Malah kawasan rehat darawat RNR yang sering menjadi tumpuan pengguna juga sunyi dan tiada banyak kenderaan. Saya ketika ini berada di jambatan Sungai Bernam. Di hadapan saya adalah negeri Selangor dan di belakang saya ini adalah negeri Perak. Dan jambatan ini merupakan pemisah sempadan kepada kedua-dua negeri ini. Dalam tempoh 3 hari selepas diberikan kelonggaran, lebih 4,000 kenderaan telah melalui laluan ini. Setakat semalam, tiada kompaun dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Mualim sebaik Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dikuatkuasakan. Rata-rata pengguna mempamerkan surat kebenaran ketika ditahan pihak berkuasa. Namun bagi yang tidak mempunyai sebab kukuh, mereka diminta untuk berpatah balik. Saya ingin memberi amaran. Bermulanya hari ini 16 hari bulan Januari 2021, pihak polis tidak lagi akan berkompromi ataupun tidak lagi akan teragak-agak untuk mengeluarkan kompaun ke atas sebarang pelanggaran PKPB ini. Saya dan kru kemudiannya meninjau kawasan sempadan laluan alternatif yang menghubungkan Tanjung Malim Perak ke Hulu Selangor di jambatan stesen Tanjung Malim. Dalam daerah Mualim ini sahaja terdapat 4 SJR yang dijalankan dan di Jalan Masjid Lama ini sendiri, jalan ini ditutup sepenuhnya kepada semua kenderaan dengan pemasangan kawat berduri dan juga penghadang konkrit di sebelah sana. Jalan ini menghubungkan Hulu Selangor dan juga daerah Mualim. Selain SJR, penguatkuasaan turut dijalankan di premis-premis perniagaan bagi memastikan pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP. Di Perak, seramai 1,113 pegawai dan anggota ditugaskan sepanjang PKPB. Mereka ini antara barisan petugas hadapan yang bertugas berpanas, berhujan, meninggalkan keluarga demi negara. Jadi sudah tiba masanya untuk kita membalas jasa mereka dengan cara yang paling mudah. Hanya tinggal di rumah dan amalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Tiada yang mustahil, kita mampu melakukannya, rakyat Malaysia. Nur Ain Abu Bakar, Berita RTM. Pengusaha kedai cermin mata dan dobi layan diri yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP ketika beroperasi dalam tempoh PKP boleh dikenakan amaran, kompaun serta penutupan premis perniagaan. Kenyataan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPD NHEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, sekiranya pematuhan SOP gagal mencapai tahap memuaskan, kementerian akan mengambil tindakan drastik termasuk mencadangkan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk menutup kembali operasi industri tersebut sewaktu tempoh PKP. Kenyataan ini turut memaklumkan kerjasama semua pihak penting dalam mengimbangi keperluan antara kelangsungan ekonomi negara dan mengawal jangkitan COVID-19. Sebelum ini, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa kerajaan mengambil keputusan membenarkan semula operasi kedai dobi layan diri dan kedai cermin mata kerana mengambil kira keperluan rakyat yang memerlukan perkhidmatan ini. 102 jenis hasil laut dijual dengan potongan harga sehingga 70% sepanjang pelaksanaan PKP bertujuan meringankan beban golongan terjejas. Pengasas program Pukat Care Azmi Muhammad Ali berkata hasil jualan akan turut disumbangkan kepada golongan asnaf dan ibu tunggal yang telah dikenal pasti sekitar Lembah Klang. Pukat ni kita buka lebih kepada kebajikan. Kita niaga orang yang mampu menolong orang yang tak mampu. Bermaksud jadi orang kaya tu kan, orang kaya orang berada lah. Bolehlah ikan merah ke ikan teri kan. Jadi untung daripada situ tu kita sumbanglah kepada mereka yang terkesan tu.
Dalam pada itu, Pengerusi Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Nazim Johan berkata, inisiatif seumpama wajar diteruskan bagi membantu masyarakat yang kini terkesan COVID-19. Yang saya rasa yang lebih penting adalah usaha mereka untuk membantu masyarakat. Pasal musim-musim sekarang ni dengan keadaan COVID-nya, orang tak bekerjanya, jadi usaha mereka memberi kepada asnaf yang di kawasan ini satu usaha yang saya rasa cukup murni. Jualan Pukat Care bermula 7 pagi hingga 8 malam setiap hari dan bakal diperluas ke lokasi-lokasi berbeza di seluruh negara. Jabatan Meteorologi Malaysia (MET) telah mengeluarkan amaran cuaca waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak hingga Isnin. Amaran yang sama juga dikeluarkan untuk wilayah Persekutuan Labuan. Dan bagi mengetahui perkembangan cuaca semasa seluruh negara, terus saja kita bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Wan Muhammad Hafiz Hussein. Silakan, Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan data serta maklumat cuaca terkini, di rantau negara kita akan menerima kelajuan angin yang agak kencang melebihi 60 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 4.5 meter. Justru itu, MET Malaysia telah mengambil keputusan untuk mengemaskini amaran angin kencang serta bergelora dengan menaik taraf daripada kategori kedua kepada kategori ketiga di kebanyakan kawasan perairan di rantau negara kita. Dan keadaan ini adalah berbahaya kepada bobot kecil serta sukan negeri laut, aktiviti perkapalan, menangkap ikan dan juga pada pekerja-pekerja yang berada di pelantar minyak. Keadaan ini boleh mendatangkan risiko keselamatan dan juga nyawa kepada orang ramai, terutamanya di kawasan pesisir pantai di negeri Kelantan sehingga ke negeri Johor, begitu juga di pesisir pantai di negeri Sarawak dan juga di negeri Sabah. Jadi, pada orang ramai dinasihatkan agar tidak turun ke laut dan pastinya menghindari kawasan pantai. Dan amaran ini akan berkuat kuasa sehingga ke 20 Januari 2021. Dan seterusnya, Malaysia juga telah mengemaskini amaran cuaca waspada yang mana hujan lebat kita jangkakan akan berlaku melibatkan kedua-dua negeri, di negeri Sabah begitu juga di negeri Sarawak. Di negeri Sarawak, hujan lebat dijangkakan akan berlaku di hampir ke semua bahagian kecuali di bahagian Seri Aman dan juga di bahagian Kapit. Manakala di negeri Sarawak pula, di negeri Sabah, hujan bersiuk petir dan juga hujan lebat kita jangkakan akan berlaku di bahagian pedalaman, pantai barat dan juga di bahagian Kudat. Amaran ini berkuat kuasa sekarang sehingga ke 18 Januari 2021 dan menjelang ke esok kita jangkakan hujan lebat turut akan berlaku di beberapa daerah di bahagian Sandakan bermula esok 17 sehingga ke 18 Januari 2021 dan harus diingatkan hujan lebat yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Baiklah, pada ketika ini berdasarkan paparan gemar radar di Semenanjung Malaysia, alhamdulillah kebanyakan negeri dalam keadaan cerah dan di utara Semenanjung Malaysia di bahagian pedalaman seperti diramalkan hujan beserta rebut petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat. InsyaAllah hujan ini akan beransur-ansur reda dalam tempoh 1 hingga ke 2 jam sahaja. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, di negeri Sabah hujan beserta rebut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian dan keadaan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam. Manakala di negeri Sarawak pula, pada ketika ini hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku dan kebanyakan bahagian juga dalam keadaan mendung. Namun menjelang ke lewat petang ataupun awal malam nanti, hujan lebat kita jangkakan akan berlaku bagi di negeri Sarawak. Baiklah, seperti kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada MET Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Baiklah, perkembangan banjir di Johor pula setakat 4 petang tadi menunjukkan 93 penduduk terjejas banjir masih berada di 2 pusat pemindahan sementara PPS di Batu Pahat dan Segamat. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar R. Vidyanathan memaklumkan angka itu melibatkan 23 keluarga. PPS yang masih dibuka adalah di Sekolah Agama Kemerih Segamat dan Sekolah Kebangsaan Seri Bunut Batu Pahat. Manakala Jalan Kota Tinggi Kluang masih lagi ditutup kepada semua kenderaan susulan tanah runtuh berhampiran Taman Seri Impian. Angka penduduk terjejas banjir di Pahang terus berkurangan menjadi 4,610 individu melibatkan 1,280 keluarga. Kesemua mereka masih berada di 59 pusat pemindahan sementara PPS di 5 daerah setakat 4 petang tadi. Jumlah itu berkurangan berbanding 4,872 orang daripada 1,352 keluarga pada pukul 2 petang tadi. Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM memaklumkan daerah Pekan merekodkan jumlah penduduk terjejas paling ramai dipindahkan dengan 2,686 orang daripada 766 keluarga ditempatkan di 28 PPS. Diikuti daerah Maran 935 orang, Kuantan 776 orang, Bera 178 orang dan Temerloh 35 individu. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Pahang memainkan peranan penting membantu penduduk terjejas banjir. Selain menyalurkan sumbangan dalam bentuk makanan serta barang keperluan, JKM turut menyediakan perkhidmatan kaunseling. Ayu Norehan Saleh di Kuantan mempunyai laporan penuh. Silakan Ayu. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Secara keseluruhan banjir di Pahang sebanyak 10 daerah terlibat banjir dan sebanyak lebih 40,000 orang penduduk terjejas banjir telah pun direkodkan. Dan sepanjang tempoh banjir ini, pelbagai NGO, orang perseorangan dan sukarelawan tampil tanpa henti membantu penduduk yang terjejas banjir. Begitu juga dengan kerajaan negeri apabila mengumumkan 3 fasa bantuan banjir ini, iaitu meliputi fasa sederhana, pelan jangka pendek dan juga jangka panjang. Baik, memperincikan lebih lanjut mengenai perkara ini bersama saya ketika ini ialah Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Pahang, Encik Zul Khairi Zainal Abidin. Apa khabar Cik Zul? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Cik Zul, jelaskan peranan JKM Pahang ketika negeri ini berada dalam tempoh banjir dan juga pasca banjir. Secara umumnya peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam situasi bencana ini adalah sebagai pengurusi Jawatankuasa Pusat Pemindahan dan juga bekalan makanan di bawah Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Dan di samping itu ada termaktub di dalam arahan nombor 2 MKN 20, iaitu peranan JKM pertama menyelaras pembukaan pusat-pusat pemindahan sementara dan juga mendaftarkan mangsa-mangsa bencana di PPS. Yang kedua, peranan JKM adalah untuk membekalkan makanan kepada semua mangsa-mangsa yang berada di PPS dan juga yang menghadapi masalah terputus perhubungan. Dan juga yang ketiga adalah untuk membantu masyarakat ataupun mangsa-mangsa bencana yang mengalami masalah emosi dengan bantuan-bantuan daripada aspek psikologi lah. Jadi secara umumnya 3 bentuk bantuan yang JKM membantu ketika bencana. Apakah bentuk bantuan yang disalurkan dan mungkin ada cara ataupun bagaimana bantuan dihantar ke lokasi yang terputus hubungan? Secara umumnya pihak JKM menyediakan bantuan-bantuan dalam bentuk ada 3 ataupun 4 bentuk bantuan. Yang pertama, barangan-barangan keperluan kering, iaitu seperti beras, minyak masak, makanan dalam tin, gula, garam, kopi, teh dan sebagainya. Yang mana dalam situasi sebelum bencana, pihak JKM telah pun
membuat pengedaran ke pengkalan-pengkalan hadapan. Di Pahang kita ada 118 buah pengkalan hadapan dan bekalan-bekalan ini dihantar sebelum keadaan bencana. Pada tahun ini kita hantar pada November 2020. Tahun lepas kita hantar. Dan untuk bantuan semasa bencana kita menyediakan bekalan-bekalan makanan yang saya sebutkan tadi di pusat-pusat pemindahan dan juga bekalan-bekalan makanan kering tadi kita juga hantar kepada penduduk-penduduk yang terputus hubungan. Di samping itu juga pelbagai bantuan-bantuan daripada pelbagai pihak lah, termasuk agensi swasta, NGO, orang perseorangan yang telah banyak membantu mangsa banjir pada ketika ini. Jadi kita dapat kerjasama yang sangat-sangat erat daripada semua pihak. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih Cik Zul. Ya, begitulah peranan yang sungguh besar buat daripada JKM Pahang untuk penduduk terjejas banjir, terutamanya di Pahang ini. Sebenarnya mereka ialah frontliners bagi kita semua. Untuk itu, sekian laporan dari Pahang. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Ya, terima kasih. Baiklah, konvoi misi bantuan pasca banjir Kerajaan Negeri Melaka ke Pahang hari ini membawa pelbagai jenis bantuan bernilai hampir RM80,000. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali berkata 40 penjawat awam negeri menyertai misi diketuai Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya Datuk Syadan Uthman. Misi mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan, termasuk semua peserta telah menjalankan ujian saringan dengan keputusan negatif. Banyak sumbangan-sumbangan yang diterima hari ini untuk kita agihkan ke kawasan-kawasan ataupun di negeri Pahang yang telah pun dikenapasi. Tugas kita, misi bantuan ini daripada Melaka, tugas kita adalah untuk menghantar di kawasan ataupun di tempat yang telah dikhususkan. Jadi agihannya akan dibuat oleh pusat bantuan banjir negeri Pahang. Jadi kita hanya menghantar di tempat yang ataupun lokasi yang telah dikenapasti, dan selepas itu saya harap barang-barang ini dapat diagihkan sebaik mungkin kepada mangsa-mangsa banjir yang hari ini masih lagi ada di kalangan mereka yang tidak dapat bantuan-bantuan yang sepenuhnya. Beliau berkata demikian pada majlis perlepasan misi bantuan pasca banjir Kerajaan Negeri Melaka ke Pahang Darul Makmur di Sri Bendahara Aikro. Jenazah bekas Ketua Hakim Negara Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, 91 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Syekh Ibrahim di Jalan Pusara, Kuala Terengganu. Allahyarham Tun Dr. Muhammad Saleh meninggal dunia di Hospital Sultanah Nur Zahira pukul 3.20 pagi tadi akibat radang paru-paru. Jenazah Allahyarham Tun Dr. Muhammad Saleh yang juga pengerusi As-Salihin Trustee Berhad tiba di tanah perkuburan ini pada pukul 10.15 pagi. Dengan proses pengebumian dikendalikan kira-kira 10 petugas Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu yang lengkap berpakaian pelindung diri PPE. Bagaimanapun ahli keluarga dan pihak media tidak dibenarkan berada dalam kawasan perkuburan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di sebelah pusara isterinya, Allahyarham Tuh Puan Azimah Muhammad Ali yang meninggal dunia pada 2015. Jadi dia masuk hospital, kemudian beberapa hari kemudian dia mengalami masalah untuk bernafas. Memang diberitahukan COVID-19 ni akan mengikatkan kita pernafasan kan paru-paru. Jadi dia pun ada masalah macam pneumonia jugalah. Lepas tu tekanan darah tinggi, tekanan darah pun dah turun dan macam-macam lain lah. Dan blood test pun ada masalah, kuman dan pasal dia punya kidney tak berfunction. And then I think he had only one kidney kan. So lepas tu kena masuk ICU lah. Pasal dah banyak masalah lain. Saya harapkan pembagian bapa untuk saya ni telah meninggalkan satu legasi yang baik lah untuk terutama pada anak-anak Terengganu lah. Khamis lepas, Tun Dr. Muhammad Saleh dimasukkan ke HSNZ selepas didapati positif COVID-19 dan dirawat di unit rawatan rapi ICU sebagai langkah berjaga-jaga atas faktor usia.
Allahyarham Tun Dr. Muhammad Saleh meninggalkan isteri Tuan Puan Junaidah Wan Jusoh, 5 anak dan 26 cucu. Allahyarham Tun Dr. Muhammad Saleh berasal dari kampung Raja Besut, merupakan Ketua Hakim Negara pada 1984 hingga 1988. Pada pilihan raya umum 1999, Allahyarham menang atas tiket PAS di Dun Jertih. Bagaimanapun atas faktor kesihatan, Allahyarham tidak bertanding pada pilihan raya umum 2004. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga bekas Ketua Hakim Negara Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Suri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa sedih dengan pemergian Allahyarham dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga Allahyarham sabar dan tabah. Suri Paduka Baginda berdua amat menghargai khidmat bakti dan jasa Allahyarham kepada masyarakat dan negara serta menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai satu kehilangan besar kepada negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Dalam hantaran di laman Facebooknya, Perdana Menteri berasa sedih atas pemergian Allahyarham dan mendoakan keluarga Allahyarham tabah menghadapi detik yang mendukacitakan itu. Keadaan banjir di beberapa kawasan di Sabah semakin pulih. Penduduk terjejas pula terus dibantu pelbagai pihak bagi meringankan beban mereka. Dan untuk perkembangan lanjut, kita langsung bersama Nur Hazimah Radik di Studio Mini Kota Kinabalu. Silakan Hazimah. Terima kasih Norlela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita dimulakan dengan perkembangan banjir. Kesemua 61 penduduk melibatkan 16 keluarga di Pusat Penempatan Sementara PPS SK Pekan 2 di Pitas dibenarkan pulang petang tadi. Ketika ini terdapat satu lagi PPS lain di daerah berkenaan menempatkan 43 penduduk daripada 10 keluarga. Perkara ini dinyatakan Pegawai Daerah Pitas Bakrin Danun ketika ditemui pemberita di Pitas. Berdasarkan pemantauan agensi keselamatan di kawasan perkampungan mendapati keadaan air semakin surut dan cuaca baik. Dua status ni yang satu akan ditutup pada pukul 4 petang ini iaitu PPS Pusat Penempatan Sementara di SK Pekan 2. Kerana tempatnya sudah boleh dilalui, yang belum ditutup iaitu Pusat Penempatan Sementara di Kampung Kusilat. Secara keseluruhan, sebanyak 145 kampung terjejas banjir di Pitas yang ditempatkan di 3 PPS sejak 11 Januari lalu. Sementara itu, menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, 18 keluarga merangkumi 73 penduduk pula berada di PPS Dewan Bin Sulong dan Dewan Kubambangan di Paitan, manakala 6 penduduk masih berada di PPS DSP Muhammad Dun Banir Beaufort. Turut dilaporkan 16 jalan terjejas dinaiki air di Kudat, Kota Marudu, Pitas, Paitan dan Lahadatul, manakala 6 kejadian tanah runtuh dilaporkan di Kudat, Pitas dan Kota Marudu. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Insinyur Shah Helmi Yahya mengadakan lawatan kerja ke daerah Pitas untuk menyantuni penduduk yang terjejas banjir sekaligus melakukan tinjauan melalui udara menggunakan helikopter milik polis Diraja Malaysia PDRM Kontingen Sabah. Perkembangan terkini bersama wartawan Saleh Jikrih yang berada di Pitas. Silakan. Terima kasih Zima di studio Kota Kinabalu. Sekarang saya berada di SK Pekan 2 Pitas dan salah satu pusat penempatan sementara yang dibuka susulan banjir yang melanda di daerah Pitas. Dan untuk mengetahui perkembangan di Pitas, kebetulan hari ini Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Insinyur Shah Helmi Yahya turut mengadakan lawatan kerja ke daerah ini dan kita persilakan Insinyur Shah Helmi Yahya bagaimana dengan mungkin secara ringkasnya jabatan lawatan ke daerah ini.
Ya, pada hari ini saya ambil kesempatan untuk turun melawat mangsa-mangsa banjir dan juga keadaan semasa di daerah Pitas. Pertama sekali, alhamdulillah cuaca semakin beransur pulih dan saya sempat ke Kampung Liu di utara daerah Pitas menggunakan hikmat helikopter udara PDRM untuk menghantar bantuan bakul makanan dan melihat sendiri keadaan semasa penduduk di situ disebabkan ada beberapa kampung di utara daerah Pitas ini mereka terputus hubungan. YB tadi YB ada mengatakan dengan kaedah penghantaran bekalan makanan, memandangkan ada kawasan-kawasan yang tidak melalui boleh dilalui jalan darat dan ada menggunakan jalan udara dan menggunakan jalan sungai. Ya, tadi saya ada sempat mendapat taklimat daripada pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana dan kita berbincang ikhtiar-ikhtiar untuk menghadapi cabaran-cabaran yang ada sekarang. Sebab dalam daerah Pitas pada kali ini melibatkan 145 buah kampung dan kita menghadapi cabaran terputus hubungan logistik darat disebabkan oleh jalan yang hanyut, oleh sungai yang deras, jambatan yang runtuh apabila tebing-tebingnya runtuh dihakis. Jadi kita melihat bagaimana untuk kita membantu rakyat menghantar bakul makanan kepada mereka. Jadi kita melihat kepada 3 cara. Pertama, yang segera ialah melalui perkhidmatan udara. Yang keduanya, kampung-kampung yang berdekatan dengan sungai atau tepi laut, kita gunakan hikmat menggunakan bot-bot daripada jabatan-jabatan kerajaan. Dan ketiga, kita akan mendapat bantuan daripada Jabatan Kerja Raya Sabah untuk membina jalan sementara ataupun lencongan ke kawasan-kawasan untuk dapat dihubungi. Terima kasih. Terima kasih, baik. Ya, sama-sama. Baik, daerah Pitas melibatkan 284 penduduk terjejas keseluruhannya banjir sejak 11 Januari lalu dan sebilangannya telah pun kembali ke kediaman masing-masing. Kembali bersama Zima di studio Kota Kinabalu. Silakan. Susulan jambatan roboh di Lorong 3, Jambatan 6 Kampung Tinusah 2 Sandakan akibat dipukul ombak ketika fenomena air pasang baru-baru ini, Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris berharap penyaluran peruntukan baik pulih dapat dipercepat agar kerja-kerja berkenaan dilakukan segera. Baik pulih jambatan sepanjang 250 meter itu dianggarkan menelan belanja RM300,000. Jambatan ini akan dibaik pulih dan kita memohon kepada kerajaan negeri untuk mempercepatkan peruntukan untuk baik pulih jambatan ini. Dan selain daripada itu, dalam estimate yang lebih kurang RM300,000 yang kita minta kepada kerajaan untuk membaik pulih jambatan yang ada. Datuk Zakaria ditemui semasa meninjau keadaan jambatan roboh tersebut di Sandakan. Dianggarkan seramai 250 penduduk tinggal di kawasan itu. Dalam pada itu, berikutan musim tengkujuh dan keadaan cuaca tidak menentu, Datuk Zakaria menasihatkan penduduk di kawasan berhampiran laut agar sentiasa berwaspada dan peka dengan keadaan sekeliling. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar sentiasa mematuhi SOP PKP yang dikuatkuasakan kerajaan bagi memutuskan penularan pandemik COVID-19. Dalam lawatan ini, Datuk Zakaria turut menyampaikan bantuan berupa bakul makanan kepada penduduk terlibat. Sekian berita dari Sabah petang ini. Pastikan patuh arahan pihak berkuasa bersama kita kekang COVID-19. Kembali bersama Norella, silakan. Hazimah, terima kasih. Baiklah, penduduk terjejas banjir di Sarawak terus patuh dengan SOP di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Laporan itu antara perkembangan semasa dari Bumi Kenyalang dan langsung kita bersama Buma Win di sana. Silakan Buma. Baik Lila, salam sejahtera dan salam hormat. Perkembangan banjir di Sarawak, seramai 3,780 penduduk terjejas banjir masih ditempatkan di 43 buah pusat pembinaan sementara PPS seluruh negeri setakat pukul 5 petang ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah itu melibatkan 1,011 keluarga di Kuching, Serian, Samarahan dan Miri.
Banjir di beberapa kawasan di Kuching mulai surut sejak pagi tadi berikutan keadaan cuaca yang lebih baik. Ini sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada penduduk yang terjejas banjir yang tidak dapat tidur malam sejak kediaman mereka ditenggelami air pada Khamis lepas. Tinjauan kru RTM di Kampung Tupong Hilir dan Kampung Tupong Batu pagi tadi mendapati penduduk memanfaatkan cuaca yang baik untuk membersihkan kediaman masing-masing. Malam tadi ada lega sikit lah. Malam tadi boleh kata jenak tidur lah. Nak 3 malam yang saya tidur terus lah. Malam tadi pun masih air pasang juga. Masih air pasang juga. Tapi kira okey lah. Kira okey lah bandingkan dengan 2 hari dulu lah. Kira malam tadi ada lega sikit lah. Lega sikit lah. Dapat je tidur dengan tenang lah. Kru RTM kemudiannya ke pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Serbaguna Kampung Tupong Tengah untuk meninjau keadaan penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS berkenaan. Penduduk yang ditemui berpuas hati dengan tahap pengurusan di PPS berkenaan serta sentiasa menekankan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Saya ucapkan terima kasih di segi kata orang daripada NGO, daripada Jabatan Kerajaan yang memberi bantuan berupa makanan, pakaian. Kesempatan situ bagus, lebih selesa. So bekalan makanan pun cukup. Setakat tu untuk penghantaran, saya ada istilah yang mengatakan bantuan tu lambat disampaikan oleh mana-mana pihak. Lebih-lebih lagi kerajaan negeri. Terima kasih dengan kerajaan negeri. Sementara itu, Johnny Suntong yang merupakan orang kurang upaya berterima kasih atas pertolongan penduduk kampung yang membantu pemindahan beliau ke PPS itu 2 hari lepas. Terima kasih kepada KK Kampung, Ketua Ranting, siapa-siapa yang membantu saya lah. Saya mengucap ribuan, jutaan terima kasih. Bukannya ribuan, jutaan terima kasih. Munda saya dihanyut oleh harus dimakan boyak saya. Baik, dalam pada itu, pematuhan prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19 di Pusat Pemindahan Sementara PPS terus diberi penekanan. Untuk mengetahui perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Catherine Igang yang sudah bersedia dengan laporannya di Miri. Jadi teruskan dengan laporannya, Catherine. Terima kasih kepada rakan penyampai di studio. Buat masa ini, saya sekarang berada di Pusat Pemindahan Sementara Balai Raya Kampung Batu 1, Kelabara Miri. Di sini ditempatkan seramai 7 orang daripada sebuah keluarga di kawasan Tudan ditempatkan di sini untuk berbicara selanjutnya dengan pemantauan SOP di Pusat Pemindahan Sementara ini. Kita bersama dengan Kapten Pertahanan Awam Usman Harto. Tuan, bagaimana dengan pematuhan SOP di pusat ini sejak ianya dibuka 13 hari bulan lalu? Baik, terima kasih. Untuk pematuhan Standard Operating Procedure di Pusat Pemindahan Sementara ini, kita telah menggunakan garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana setiap mangsa yang masuk ke pusat pemindahan, kita akan memeriksa saringan suhu badan mereka, di mana sekiranya mereka melebihi 37.5 darjah Celsius, dan kita akan isolate mereka dan kita akan berikan mereka kepada pihak Kementerian Malaysia untuk diperiksa selanjutnya lah. Dan mereka-mereka yang suhu dia baik dan kita akan benarkan masuk untuk menjalani pemindahan lah sementara rumah mereka dinaiki air. Okey Tuan, sepanjang berada di sini ada tak aktiviti lain dijalankan di pusat ni Tuan? Okey, sepanjang mereka berada di sini, kita masih mengamalkan prosedur-prosedur seperti dahulu, di mana setiap mangsa akan diberikan makanan secukupnya daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Cuma mengikut norma baru, sekiranya dulu kita membenarkan untuk aktiviti memasak di dalam pusat pemindahan, pada ketika ini mereka hanya dibekalkan makanan secara berbungkus lah untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19 lah. Ya.
Okey, terima kasih Tuan dengan perkongsian sedikit ini. Terima kasih. Ya, untuk itu sekian saja perkongsian saya di Miri. Catherine Igang kembali ke studio. Terima kasih Catherine. Berita seterusnya. Tahap kebersihan terutama aspek penyediaan makanan dan kebersihan kediaman perlu ditingkatkan bagi mengelak wabak penyakit berjangkit bawaan air ketika musim banjir ini. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Sarawak Dr. Rohani Matbah berkata, kealpaan terhadap kebersihan semasa musim banjir boleh mengundang risiko seperti keracunan makanan, cirit-birit, taun, kolera dan demam denggi. Setiap pusat pemindahan sementara PPS juga perlu menekankan kebersihan agar tidak menimbulkan penyakit berjangkit yang merebak yang boleh menjejaskan kesihatan penduduk. Sebab itu kita memastikan kawasan-kawasan pusat pemindahan sementara dijaga dan mematuhi segala SOP bagi memastikan tiada kejadian berlaku di pusat pemindahan sementara ini. Beliau ditemui pemberita RTM semasa menjadi tetamu cerita Pagi Sarawak di tebingan Kuching. Dr. Rohani juga mengingatkan penduduk yang terjejas banjir agar mengutamakan kebersihan dan keselamatan selain sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal bagi mengelakkan penularan COVID-19 dan memaklumkan kepada pihak kesihatan jika mengalami sebarang gejala. Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan di bahagian Sibu hari ini merangkumi daerah Sibu, Kenawit dan Selangau. Selain sekatan jalan raya turut dilaksanakan adalah pemantauan dari udara melalui penggunaan drone. Panglima 9 Brigade Brigadier Jeneral Samshur Haji Jaafar berkata, ATM memberi komitmen tinggi membantu pihak berkuasa tempatan bagi memastikan rakyat di Sibu sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP PKP yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Once kita dapati ada pelanggaran PKP, maka kita akan gerakkan anggota PDRM bersama-sama dengan ATM untuk memastikan kawasan yang orang yang langgar PKP itu untuk ikut arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak Jawatankuasa Bencana Sibu. Beliau ditemui media selepas melakukan tinjauan ke lokasi sekatan jalan raya di Pasai Siong Sibu di mana 19 buah rumah panjang dikenakan sekatan perjalanan. Tambahnya, drone digunakan terutama untuk pergi ke lokasi-lokasi yang sukar dimasuki disebabkan jarak yang jauh. Bahagian Sibu dikenakan PKP selepas kes jangkitan COVID-19 meningkat berikutan penularan jangkitan dari kluster Pasai yang sehingga tengah hari semalam telah mencatatkan sejumlah 510 kes. Baik saudara, sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan Lela. Baik, terima kasih Bu Mawin. Baiklah, hampir 98% masyarakat di Pulau Pinang patuh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak pelaksanaannya Rabu lepas. Untuk laporan penuh dan perkembangan semasa dari Pulau Pinang, langsung bersama Abdullah Mahyudin di sana. Silakan. Lela, Timbalan Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Aziz Abdul Majid ketika dihubungi memaklumkan setakat semalam pematuhan masyarakat dengan pelaksanaan PKP berada pada tahap terbaik. Malah beliau turut berpuas hati dengan kerjasama setiap lapisan masyarakat yang mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Bagaimanapun, dalam masa sama, beliau mengharapkan masyarakat untuk terus kekal di rumah dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. Setakat ini juga, kawalan sekatan jalan raya SGR di seluruh Pulau Pinang lancar. Baiklah, 36 lokasi berisiko banjir di 5 daerah termasuk kawasan lereng bukit yang berpotensi berlaku tanah runtuh dikenal pasti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang. Justru itu, kesiapsiagaan terus diperkemas dalam menghadapi sebarang kemungkinan. Laporan Hanisma Ismail. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, Saadul Mokhtar memaklumkan bagi keperluan itu kira-kira 600 pegawai serta anggota dari 20 balai bomba dan penyelamat negeri telah bersiap sedia.
telah meninjau sebanyak 36 hotspot kawasan banjir untuk negeri Pulau Pinang dan melalui pemantauan yang dibuat tadi kita dapati tidak nampak ada kenaikan air, tetapi kawasan-kawasannya telah kita kena pastilah sekiranya berlaku apa-apa banjir. Dengan mengenal pasti lokasi berisiko itu, pemantauan dari semasa ke semasa terus dilakukan. Bagi memudahkan urusan menyelamat ketika berlakunya bencana, Jabatan Bomba dan Penyelamat turut menggunakan aset udara seperti helikopter ini agar operasi menyelamat dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Pulau Pinang juga telah dipilih sebagai Regional Forward Base bagi zon utara yang berperanan mengumpulkan kekuatan sumber manusia serta logistik bagi memastikan bantuan lebih cepat dan terurus. Ketika ini, keupayaan logistik melibatkan 31 bot aluminium, 12 lori, 29 kenderaan pacuan 4 roda, 631 pelampung termasuk jaket keselamatan dan 30 set skuba untuk pasukan penyelamat di air. Hanisma Ismail, Berita RTM. Usaha membantu usahawan kecil B40 dan M40 yang terjejas akibat COVID-19 kini antara fokus Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Perda. Terbaru, kira-kira 28 usahawan terpilih menerima bantuan geran perniagaan dan naik taraf premis masing-masing. Pengurusinya, Khalid Mehtap Muhammad Ishak berkata bantuan disampaikan menerusi dana Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Semestinya fokus utama Perda adalah untuk kita bantu meningkatkan ekonomi usahawan kita. Okey, sebab ini adalah satu tanggungjawab Perda. Perda sebagai sebuah lembaga kemajuan wilayah, ya, kita perlu mengambil tanggungjawab ini sebaik mungkin, menggalas tanggungjawab ini dengan penuh amanah. Perda juga katanya turut bercadang untuk melonggarkan syarat kelayakan permohonan bantuan di bawah program sokongan dan pengukuhan usahawan luar bandar bagi membolehkan lebih ramai usahawan menerima manfaat. Dan bagi penerima, bantuan seperti ini akan digunakan sebaiknya dalam memulihkan ekonomi yang terjejas. Perda ni orang kata dia banyak bantu usahawan-usahawan muda seperti saya, seorang barbershop, dan dia akan tolong anak-anak muda yang tiada kerja, dia boleh buatkan bisnes, kita boleh bantu dengan terbaik. Bantuan Perda ini saya berharap agar produk-produk yang dikeluarkan oleh Cik Dah Corner ni dapat meluaskan pasaran daripada online dan juga offline, dan insya-Allah produk-produk ini akan diluas pasarankan lagi ke supermarket lah. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari Pulau Mutiara. Kembali semula bersama Nur Lela untuk laporan lain berita wilayah. Teruskan patuh SOP, imbas kod My Sejahtera dan Kita Jaga Kita. Langkah-langkah pemakaian penutup mulut dan hidung 3 lapis. Pastikan bahagian berwarna di luar dan putih di dalam, serta kepingan logam di atas hidung. Tutup keseluruhan hidung dan mulut anda. Pegang kedua-dua tali gelung dan sangkutkan pada telinga. Gunakan kedua-dua belah tangan membentuk kepingan logam mengikut bentuk hidung anda. Tips pemakaian penutup mulut dan hidung. Elakkan menyentuh bahagian dalam dan luar penutup mulut dan hidung. Jangan memakai di bawah dagu. Jangan berkongsi dengan orang lain. Hanya boleh dipakai sekali sahaja. Jangan letak merata-rata. Tukar apabila telah lembab. Dipakai tidak melebihi 8 jam. Pelupusan penutup mulut dan hidung. Pegang kedua-dua tali gelung dan tanggalkan penutup hidung dan mulut. Buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Cuci tangan dengan air dan sabun.
Beregu lelaki profesional negara Go Vishem Tan Wee Keong mara ke perlawanan akhir kejohanan badminton Yonex terbuka Thailand. Pemenang pingat perak Sukan Olimpik Rio 2016 itu kini hanya selangkah lagi untuk menjulang kejuaraan pertama musim 2021 selepas menewaskan gandingan muda Indonesia Leoro Lee Karnando dan Daniel Martin dengan straight set dalam tempoh 29 minit. Pada aksi hari ini, Vishem dan Wee Keong yang menjadi wakil tunggal negara mara ke peringkat separuh akhir diberi tentangan hebat pada set pertama. Namun pengalaman menjadi kelebihan buat bekas beregu nombor 1 dunia itu untuk menang 21-19. Set kedua menyaksikan penguasaan mereka apabila mudah untuk melakar kemenangan 21-10 ke atas juara dunia remaja itu. Vishem dan Wee Keong kini menanti pemenang pertemuan separuh akhir antara beregu Taiwan Li Yang Wang Chilin dan gandingan Choi Sol-gyu Seong Seong J dari Korea Selatan. Enam pasukan Liga Malaysia yang diberi lesen kelab kebangsaan secara bersyarat berjaya memperoleh lesen kelab kebangsaan sekaligus melayakkan mereka beraksi pada saingan Liga Malaysia musim ini. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengesahkan perkara ini melalui kenyataan yang dikeluarkan. 6 pasukan itu adalah 2 daripada Liga Super iaitu Pahang dan Melaka. Manakala bakinya adalah 4 pasukan Liga Premier iaitu Kelantan, Sarawak, United FC, Pulau Pinang dan Kuching City FC. Menurut pengerusi First Instance Body FIB, Pelesenan Kelab FAM Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, semua pasukan kecuali UKM FC telah disahkan berjaya memenuhi syarat yang ditetapkan untuk lesen kelab kebangsaan bagi melayakkan mereka beraksi. Sementara lesen bersyarat yang dipegang oleh UKM FC telah ditarik balik kerana tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Walaupun kesemua pasukan tersebut telah berjaya mendapat lesen penuh, pasukan Melaka masih memiliki tunggakan LHDN dan KWSP sebanyak RM276,169. Namun FAM memaklumkan mereka telah berjaya mendapat perjanjian bersama untuk pembayaran berjadual dan bayaran seterusnya akan dibuat sebelum tarikh yang ditetapkan. Jika Persatuan Bola Sepak Melaka gagal membuat bayaran, tindakan tegas boleh diambil termasuk penarikan balik lesen oleh FIB. Sheikh Muhammad Nasir turut menegaskan pihaknya akan melakukan pemantauan berterusan terhadap 6 pasukan berkenaan untuk memastikan tiada sebarang tunggakan. Baiklah, laporan sukan itu tadi mengakhiri berita wilayah untuk hari ini. Bersama-sama kita cegah penularan COVID-19 kerana kita masih belum menang. Selamat berhujung minggu dan Assalamualaikum.